Okay, so tajuk gabungan pula. Okay, untuk tajuk gabungan. Gabungan tak susah. Senang je gabungan. Okay, kalau dalam pilih atur, dalam pilih atur, kalau kita ada 3 orang, Akif, Wong, Selvi, dan kita nak cari pasangan dia, Akif dia boleh Wong dengan Selvi. Wong ni dia boleh Akif dengan Selvi. Selvi dia boleh Akif dengan Wong. Bila kita nak cari bilangan susunan 3 nama ni, 3 orang ni, macam mana dia punya susunan? Kita buat yang ni lah. Akif, Wong. Akif, Selvi. Wong, Akif, Wong, Selvi. Selvi, Akif, Selvi, Wong. Untuk pilih atur, kalau perasan kan, Akif dengan Wong, Wong dengan Akif, dia sebenarnya orang yang sama. Ni Akif dengan Wong, Wong dengan Akif. Kalau ikutkan, dia orang yang sama. Patutnya dia kira satu je lah kan. Tapi untuk pilih atur tak. Untuk pilih atur dia kira berbeza. Orang yang berbeza. So pilih atur tu kena berhati-hati sikit. Tapi untuk gabungan. Sebab kita nak masuk tajuk gabungan. Untuk gabungan, Akif Wong dengan Wong Akif ni kita kira sama. Kita kira dia sama. Bukan lagi kedudukan yang berbeza tapi kedudukan yang sama. Apabila pemilihan satu objek dari satu set dibuat tanpa mengambil kira susunan, dia dikenali sebagai gabungan. Gabungan ni kita tak kira susunan dia macam mana. Nak duduk depan ke, nak duduk belakang ke, nak duduk tengah ke, tak kisah. Bila kita tak ambil kira susunan, yang ini kita namakan dia gabungan. Kalau awak nak baca, nanti awak baca sedikit informasi dia pada sudut informasi itulah. Kalau pilih atur, dia mesti pertimbangkan susunan dan urutan. Tapi untuk gabungan, dia tidak kira susunan dengan urutan. Dia tak kisah. Yang ini saya cuma nak bagi tahu rumus untuk gabungan. Rumus untuk gabungan yang bawah ini. NCR. Kalau pilih atur, dia adalah NPR. Pada kalkulator, dia pada butang darab. Tapi untuk gabungan, NCR pada kalkulator, dia pada butang bahagi. So, awak kena shift bahagi. NCR dia sama dengan NPR bahagi R factorial. Sama dengan N factorial per R factorial darab N tolak R factorial. NCR dia sama dengan N factorial per R factorial darab N tolak R factorial. Contoh 14. Pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. N dia 8. 8 orang murid. N 8. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. N8, R dia 2. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Daripada 8, dia cuma nak 2 orang sahaja. Jadi kita akan guna 8C2. 8C2 sama dengan 8 faktorial bahagi 2 faktorial darab 8 tolak 2 faktorial. Terus je tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 28. 8 darab 7 darab 6 ni awak ingat tak benda ni? Ingat tak? Apa ni? 8 darab 7 darab 6 bahagi 2 darab 1 darab 6 faktorial. Awal-awal masa kita belajar pilih atur kan, bila kita guna faktorial. Fatin ingat, Ashwina ingat. Bila kita guna 8 faktorial, dia sebenarnya
8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 kan. 21. Lepas tu yang bawah tu pun sama. 2 faktorial pun kita kena senaraikan. 2 darab 1. Darab dengan yang ni pun sama. 6 faktorial. 6 darab bla 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 sampailah dia darab 1. Okay, mana ada atas dan bawah yang sama kita cancelkan. Kita potong. Okay. Okay, so untuk gabungan dia ada 8 orang. Dia cuma nak 2 sahaja. Jadi 8C2. Okay, sama dengan N faktorial per R faktorial darab N tolak R faktorial. Okay, lepas tu tekan terus kalkulator, kita akan dapat jawapan 28. Okay, contoh 14. Contoh 15. Okay, contoh 15. Dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatan kuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Okay, cari bilangan cara pemilihan calon jawatan kuasa itu boleh dipilih. Okay, N daripada 10 orang. So, N dia 10. Dia cuma nak 3 sahaja. So, R dia sama dengan 3. Okay, N 10, R 3. Jadi, kita guna rumus kita 10C3 sama dengan N faktorial. So, 10 faktorial bahagi dengan R faktorial. 3 faktorial darab dengan N tolak R. 10 tolak 3 faktorial. Tekan kalkulator, kita akan dapatlah jawapan dia 120. Okay, senang kan untuk gabungan sebab dia tak ada syarat sangat untuk gabungan. Dia bagi banyak tu, dia cuma nak banyak ni sahaja. Okay, untuk gabungan masalah. Okay, cuba bandingkan dengan yang ni. Okay, bandingkan contoh 15 dengan contoh 7. Okay, ni contoh 15. Contoh 7, 8 orang ahli jawatan kuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Cari bilangan cara pemilihan jawatan dapat dibentuk. Nampak tak beza dia? Boleh tak cari perbezaan dia? Contoh 15, kita guna gabungan. Contoh 7, kita guna pilih atur. Kat mana awak nak detect dia punya perbezaan? Sebab nanti bila jawab soalan periksa, dia bagi macam ni lah. Lepas tu kita pun, nak guna NPR ke nak guna NCR ni? Beza contoh 7 dengan contoh 15. Fatin jujur tak tahu. Yang lain, beza dia macam ni. Contoh 7, daripada 8 orang, kita nak pilih 3, tapi 3 ni dia dah ada untuk apa? Okey, 3 orang yang kita pilih ni dia dah ada untuk apa? Untuk jawatan presiden, naib presiden dan juga setiausaha. So maksudnya dia dah ada syarat. 3 orang yang dipilih itu untuk jadi presiden, naib presiden dan juga setiausaha. Okay, tapi untuk contoh 15, kita pilih 3 tapi tak kisahlah 3 orang ni untuk jawatan apa. Tak kisah. Okay, tak ada pun syarat. Okay, pilih 3 orang ni mesti jadi ni, mesti jadi ni, mesti tak ada. Okay, tak kisah. 3 orang tu boleh jadi apa-apa ahli jawatan kuasa. Okay, dia boleh jadi AJK saja, dia boleh jadi pengerusi, dia boleh jadi setiausaha, macam tu. Okay, nampak tak beza dia? Ya, untuk gabungan dia tak ada syarat. Ya, contoh 7 tu dia lebih spesifik, betul. Okey, dia pilih 3 orang tu untuk dia pegang jawatan yang disenaraikan. Okey, dalam yang contoh 15 tu, dia pilih 3 orang. Okey, 3 orang ni tak kisahlah dia nak pegang jawatan apa pun. Okey, contoh 16. Okey, contoh 16. Cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Okay, heksagon kita tahu dia ada 6 bucu.
Okay, heksagon ada 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tu heksagon. Okay, ada 6 bucu. Okay, cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada heksagon. Okay, segitiga ada berapa bucu? Segitiga ada 3 bucu. So, daripada heksagon, 6 bucu ni kita cuma guna 3 bucu sahaja untuk kita dapatkan bentuk segitiga. Okey, contoh. Sekejap guna warna lain. Mana kita nak buat segitiga. Okey, 1, 2, 3. Kan bucu dia. 1 bucu. Bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Okey, lepas tu ini pun sama. Kalau kita ni bucu pertama, bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Tutup dia dah jadi segitiga. Okey, so daripada 6 bucu kita pilih mana-mana 3. Ya betul Fazana, kita pilih mana-mana 3 bucu. So 6C3. Okey, 6C3 sama dengan 6 faktorial per R faktorial N tolak R faktorial. Okey, tekan terus kalkulator, kita dapatlah jawapan dia 20. Okey, dia tak bagi syarat dia tak bagi pun dia kena guna bucu yang mana pada heksagon. So, bila kita boleh guna mana-mana bucu, jadi kita akan guna gabungan. Okey, contoh 17. Okey, contoh 17. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Okey. Yang ini soalan N sama dengan 17. R sama dengan 11. Okay, dia nak pilih 11 orang. Tapi dalam 11 orang ni dia mesti ada 2 import. Okay, dia mesti ada 2 import. So bila ada 2 import, tempatan tinggal berapa? Pemain tempatan tinggal berapa? Okay, pemain tempatan tinggal 9 sahaja lagi. Okey. Oh salah lah. N dia 17 ke? Salah lah. N dia 17 tambah 3. N dia 20 kan? Saya salah baca. So N dia 20. Betul tak? Tempatan ada 17. Import ada 3. Salah baca soalan. Careless. Okey, baca elok-elok ya soalan. Daripada 3 orang pemain import, kita cuma nak 2 sahaja. Jadi 3C2. Okey, nampak tak pada penyelesaian dia? Daripada 3 orang pemain import, kita nak 2 sahaja. Jadi 3C2 pemain import. Dan, bila dan, darab. Dan pemain tempatan, daripada 17 orang pemain tempatan, kita cuma nak 9 sahaja. Jadi darab 17C9. So nanti tekanlah kalkulator. Okey, yang tengah ni tulis saja. Tulis je yang tengah ni. Lepas tu nanti awak nak tekan kalkulator, tekan terus 3C2 darab 17C9. Okey, so akan dapat jawapan dia 72,930. Okey, contoh 18. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik. Ni baca betul-betul. 4 motif organik, 5 motif geometri. Okey, so ada berapa semua jumlah dia? Tak payah kira lah. Dia ada 9. Okay, cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey, kita ada 9 motif. Okey, 4 organik, 5 geometri. Okey, organik kita ada 4,
geometri kita ada 5. So jumlah keseluruhan kat sini 9 lah, 9 motif. Cik Samad cuma nak 3 sahaja. Okay, dia nak 3 sahaja daripada kedua-dua motif yang dia ada. Okay, soalan cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik. So daripada organik ni dia cuma nak 1 dan daripada geometri ni dia nak 1 juga. Okay, 1 dengan 1. Okay, tapi dia kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jadi pada organik ni dia boleh pilih 1 atau 2. Pada geometri ni pun sama. Dia boleh pilih 1 atau 2. Okay, tapi dia tak boleh lebih daripada bilangan 3 yang dia nak pilih. Jadi kita boleh buat macam ni lah. Kalau dia pilih 1 organik, okay, kalau dia pilih 1 organik, geometri dia akan jadi 2. Atau kalau dia pilih 2 organik, geometri akan jadi 1 sahaja. So kita buat dulu yang pertama, 1 organik. Organik ada berapa? 4. So 4 C1. Kita pilih 1 sahaja dan geometri kita akan pilih 2. Geometri ada 2. So 5C2. Atau tambah organik kita pilih 2. 4C2 darab dengan geometri kita pilih 1. 5C1. Okay, so nanti awak kira darab tambah semua ni dapatlah jawapan dia 70 kalau dia bagi kat sini. Okay, dapat jawapan 70. Okay, so yang gabungan punya senang kan? Gabungan punya cuma yang kita guna contoh 18 ni je kena baca elok-elok dia nak berapa banyak dan dia pilih daripada kumpulan ni berapa, kumpulan ni berapa. Okay, kalau dia guna perkataan sekurang-kurangnya, yang ni dia akan ada banyak pilihan. Okay, terima kasih untuk semua yang hadir kelas pada hari ini.